Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati Ramadan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana wa qudwatina Muhammadinil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, tiada Tuhan yang layak kami sembah melainkan Engkau ya Allah. Tiada Tuhan yang layak kami mohon perlindungan melainkan kepada Engkau ya Allah. Tiada Tuhan yang layak kami mohon pertolongan dan mengangkat tangan berdoa melainkan kepada Engkau ya Allah. Maha suci Engkau ya Allah. Sesungguhnya kami yang berada di sini yang menonton klips ini adalah tergolong di kalangan orang-orang yang selalu melakukan kesilapan. Kami mengaku ya Allah, kami tergolong di kalangan orang-orang yang selalu melakukan kesalahan. Kami mengaku ya Allah, kami tergolong di kalangan ahli maksiat dan selalu melakukan kezaliman kepada diri kami sendiri ya Allah. Allahumma arinal haqqa haqqa, nampakkan di depan mata kami ya Allah yang benar itu tetap benar, warzuqna tiba'ah, dan berikan kepada kami rezeki ya Allah untuk kami senantiasa dapat mengikuti jalan-jalan yang benar itu ya Allah. Allahumma arinal batila batila, nampakkan di depan mata kami yang batil itu tetap batil ya Allah, warzuqna jtinabah, dan berikan kepada kami rezeki ya Allah untuk kami senantiasa dapat mengikuti jalan, dapat menjauhi jalan yang batil itu ya Allah. Allahumma aftah alaina hikmatak, ya Allah bukakan ke atas kami hikmah-hikmah, kebijaksanaan kepada kami. Wansyur alaina, dan limpahkan kepada kami ya Allah min khazain, dari segala sudut khazanah rahmatika, rahmat kasih sayang kepada kami ya arhamar rahimin, wahai Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ba'du, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah yang telah memberikan iman dan juga Islam kepada kita pada hari ini. Dan alhamdulillah kita berlalulah hampir berlalunya Ramadan. Pada hari ini kita nak meletakkan bahawa sambungan daripada berlalunya Ramadan, dan pada hari ini kita nak membincangkan tentang tajuk iaitu kesederhanaan Syawal. Bila kita melihat pada bulan Ramadan terdapat utaqa, maka bila melihat bulan Ramadan itu terdapat utaqa, terdapat perlepasan daripada api neraka. Jadi bila saat kita keluar ni, kita berharap semoga-moga keluarnya kita daripada Ramadan ini dalam keadaan dosa kita ni berguguran, sebagaimana bergugurnya daun-daun kering yang berguguran daripada pohon, dan juga digugurkan nama-nama kita daripada neraka dan diletakkan nama-nama kita. Kita mesti pastikan nama-nama kita ni gugur daripada api neraka. Waktu puasa hari tu, dapat tak kita doa sebelum berbuka? Dapat tak kita berdoa sebelum dan ketika kita berbuka? Adakah kita banyak membebel waktu tu ataupun berdoa? Jadi waktu tu adalah penentu bagi kita ini terlepas ataupun tidak daripada api neraka. Kita pastikan. Sebab itulah bila saatnya keluar daripada bulan Ramadan yang mana tertutup pintu neraka, iaitu permohonan masuk neraka tertutup, itulah, dan dibuka pintu syurga. Jadi waktu Ramadan ni buka pintu syurga. Jadi macam seolah-olah buka pintu syurga ni pada malam Ramadan ni, dia seolah-olah macam permohonan dibuka. Macam contohnya permohonan BPN dibuka, permohonan BSH dibuka. Oh, nanti pergi ke mana, LHDN, ramai yang akan pergi memohon. Macam tu jugalah pada bulan Ramadan, permohonan untuk kita memohon syurga itu terbuka permohonannya. Dan moga-moga kita keluar daripada Ramadan dalam keadaan nama-nama kita telah tersergam indah, terletak di pintu syurga Firdausmu ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Jadinya sebab itu dikisahkan para ulama ketika saat hampir berlalunya 2-3 hari berlalu hampir Ramadan ni dan nak habis masuknya Syawal,
Maka kadang-kadang disebutkan para ulama, para sahabat Nabi dan juga tabi'in, salafus soleh, mereka akan selalu menitiskan air mata. Kerana seandainya takut bahawa Ramadan yang penuh dengan rahmat, penuh dengan kasih sayang, pintu syurga dibuka, pintu neraka ditutup. Pada ketika saat beberapa hari lagi, pintu neraka akan kembali dibuka. Kan? Jadinya pada saat mana dia merasakan takutnya tu, berlalunya Ramadan lagi 2-3 hari, di subuh hari, mereka ni dalam keadaan menangis. Sebab apa? Takutnya mereka, sedihnya mereka, sahabat dia, iaitu Ramadan ini akan berlalu pergi. Sebab kita tak tahu Ramadan yang akan datang dapat tak. Masih andainya Ramadan inilah yang terakhir, kita tak dapat bertemu lagi dengan bulan yang penuh rahmat dan penuh dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadang-kadang kita ni dalam musim PKP ni pun kadang-kadang ada di saat akhir Ramadan menitiskan air mata juga. Saya pernah bila melihat orang sahabat-sahabat Nabi yang mengalir air mata, mereka sedih. Tetapi kita tengok belia-belia hari ni pun ada juga yang duduk dekat Johor, duduk mengalir air mata dia. Duduk dekat lepas subuh duduk solat, lepas solat duduk mengalir air mata dia. Sebab apa? Dalam dingin subuh hatiku terusik, kenang nasib diri di rantauan PKP kan. Bergema takbir raya, menitis air mata. Apa lepas tu? Terkenang suasana indah desa. Aduh, PKP tak balik kampung, menitis air mata dah nak Ramadan. Dengar lagu raya apa? Ingatkan tadi mengalir air mata sebab nak berlalunya Ramadan. Sebab tak dapat balik kampung mak, ayah tak dapat balik kampung mak, menitis air mata. Ini bukan orang lain. Ini saya pernah berlaku benda ni. Waktu saya di Mesir dulu, saya nak balik kampung, saya tak balik kampung hari tu. Kawan saya ni orang Singapura, dia nak balik kampung setiap tahun balik kampung. Dia boleh sambil-sambil saya ni dengar tengah baca Quran dan duduk Ramadan kan baca Quran lah kan. Baca apa nak buat apa? Rumah sewa kat Mesir, tak ada buat apa. Oh, rumah pun tak ada kan. Anak pun tak ada. Jadinya duit pun tak ada. Jadi gitulah. Jadi duduk baca Quran. Sekarang bila dah ada duit, ada kerja isteri, jarang baca Quran pula. Dah jarang sikit pula baca Qurannya. Jadinya bila baca Quran duduk, tiba-tiba kawan saya ni dia nak balik kampung ni, lagi 2 hari nak balik kampung. Dia boleh lipat baju sambil dengar raya. Kau tak sakit hati ke? Kita tak boleh balik kampung dah berapa tahun ni. Dia balik kampung, dia boleh dengar lagu raya sambil lipat baju. Dalam itu lagu tu, dingin subuh. Saya masa tu memang tak puas hati. Saya buat apa? Bila saya tak puas hati, saya tutup saya punya Quran. Nasrul, kuat sikit radio tu, dengar lagu raya sama-sama. Dengar lagu raya, biar nangis sama-sama. Mengalir air mata ni sebab lagu raya. Jadinya, bila kita melihat pada hari ini, dalam saat mana kita meninggalkan Ramadan dalam keadaan yang biarlah nama-nama kita ini telah gugur, nama-nama kita ini daripada dosa-dosa dan juga neraka. Dan dalam ayat Quran, bila saat mana kita melihat di dalam ayatul Quran menyebut Syahrul Ramadan, dikata ayat Quran dalam surah Al-Baqarah, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Maka beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan. Bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran, iaitu nuzul Quran, 17 hari bulan. Ramadan yang lepas kita baca 17 Ramadan tu, kita buat nuzul Quran. Nuzul Quran. Jadinya bila saat dikata bahawa ada turunnya Al-Quran pada hari itu sebagai petunjuk bagi manusia, penjelasan mengenai petunjuk dan pembeda di antara hak dan yang batil. Kerana di antara sesiapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan barang siapa yang sakit dalam perjalanan bersafir lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa
Sebanyak hari yang ditinggalkan, iaitu qada lah, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesyukuran bagimu. Okey. Ayat dia last sekali, dikata walitukmilul iddata, ketika mana kamu telah sempurnakan bilangan puasa, iaitu 30 hari. Ni orang-orang belia-belia ni kena bahaya. Kadang-kadang dia tak cukup. Dia kadang-kadang komo air tu, masa komo air banyak, buang sikit. Ini bukan tak biasa budak-budak muda ni. Budak-budak muda, kadang-kadang orang tua-tua ni kadang-kadang kerek. Saya kat kampung Melayu Bajiri tu, orang tua-tua situ. Ustaz, macam mana ustaz budak-budak muda ni susah nak pergi masjid? Saya terfikir balik, waktu dia muda dulu bukan baik sangat pun. Lebih kurang itulah. Lebih kurang macam itulah, belia-belia. Jadi saya belia kan, jadi saya nak menyokong lah belia kan. Jadinya bila kita sebut pada realiti, bila sempurnanya Ramadan, sempurnanya 30 hari, walitukmilul iddata walitukabbirullah, maka kamu kena bertakbir. Jadi pada malam raya tu, masuk je azan maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar, masuk je maghrib, hui, bukannya pergi isap ukur terus, dah berjaya. Dia bukan isap pekau, dia isap mercun sekali. Sebab tak puas hati, Ramadan tak dapat isap rokok ustaz. Kali ini saya nak isap sekali rokok-rokok dengan mercun sekali. Isap. Jadinya masa tu suruh kita bertakbir. Bukanlah salah kita main mercun. Sederhana. Ketika mana tengok mercun tu, boom, Allahu Akbar. Gitu kan. Sambil-sambil main apa? Sambil-sambil apa? Pasang langsir tu, pasang langsir. Isteri kita pasang langsir. Allahu Akbar, Allah. Sedih pula rasa nak raja kan. Wa akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Sama-sama dengan anak-anak, sama-sama kita bajak, sambil kita pasang langsir, sama-sama anak-anak main bunga api, sambil bertakbir. Bukan kita nak mengalang daripada realiti lah, bukan kita nak mengalang daripada bergembira, tapi dalam keadaan kita mesti kurangkan, sederhanakan gembira tu dan banyakkan gembira dengan takbir. Kalau dulu mungkin bakar sampai 30 mercun, kita bakar 15 je mercun tu. Sambunglah besok, jangan habis semua malam tu. Malam tu banyakkan takbir. Banyakkan bertakbir. Mana-mana kita pergi dalam kereta, kan? Sambil kita buka kereta, kereta malam raya. Daripada kita dengar radio, kita bertakbir. Daripada dengar radio, apa tu kalau orang-orang perempuan suka lagu ni? Ada satu orang perempuan suka lagu ni. Aku rela menjadi teratai yang layu daripada mekar di dalamnya tasik madu. Baik bertakbir. Bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dalam kita buat kerongsong ketupat, Allahu Akbar, Allah. Bukan suruh baca Al-Baqarah. Takbir kita dah hafal. Kita dah hafaz. Jadi perbanyakkanlah bertakbir. Itu yang pertama. Malam itu sampailah berada pada bulan, sampailah semayang raya. Habis semayang raya, dah tak ada takbir. Dah tak ada takbir. Jadinya pada ketika itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi antara amalannya adalah makan. Saat sebelum kita semayang raya tu disunnahkan untuk kita makan dulu. Sebab biasa Ramadan, dalam keadaan bulan Ramadan, kita dalam keadaan tak tak makan pagi. Orang kata tak breakfast. Breakfast. Tapi pada malam, pada hari siang, pada pagi pukul 8 pagi tu, kita disunatkan untuk menjamah makanan. Kalau saya biasa jamah. Saya biasa kalau pagi-pagi tu jamahlah sedikit sebelum pergi masjid tu, jamah. Macam saya biasanya jamah dalam 6 ke 7 ketupat gitulah. Jamah sedikit. Lepas tu kemudian semayang. Lepas tu kemudian lepas solat jamah lagi. Dalam 5 atau 6 ketupat lagi. Jadi jamah. Jadinya bila kita menyebut tentang Ramadan ini, kita minta doa pada Allah pada malam Syawal. Kalau kita buka dalam satu kitab kitab Al-Um, iaitu kita melihat dalam Al-Um bahawa dalam juga disampaikan Sunnatul Kubra, Syu'abul Iman. Dikata ma'rifatus sunan wal asar. Dikata bahawa Imam Asy-Syafi'i pernah menyebut, dikata wa balagna annahu kana yuqalu inna ad-du'a qala Asy-Syafi'i.
Qala Syafi'i, Imam Syafi'i kata apa? Yustajabu fi khamsin layalin. Dia kata telah sampai kepada aku, Imam Syafi'i kata 5 tempat dan malam yang mustajab berdoa. Yang pertama dikata iaitu fi lailatil Jumaah, pada sepanjang malam Jumaat. Yang kedua walailatul adha, iaitu pada malam Lailatul Adha ataupun raya Aidil Adha. Walailatul fitri, pada malam Aidil Fitri. Wa awwali lailatin min Rajab, iaitu pada malam awal Rajab, 1 Rajab. Walailatin nisfu min Sya'ban, iaitu pada malam nisfu Sya'ban. Jadi boleh melihat bahawa ketika mana saat dikata pada saat malam Aidil Fitri, dia masukkan doa yang mustajab. Doa kepada Allah. Doa supaya Allah ampunkan dosa kita. Sebab Ramadan ni banyak berlalu. Kita doa, ya Allah, dalam bahasa Arab pun boleh. Waja'alna min utaqaika minan nar. Doa. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang dilepaskan daripada api neraka. Allahumma ghfirli, ampunkan aku. Nak doa bahasa Inggeris pun tak apa. Ya Allah, you are is pardon. Pardon me, ya Allah. Forgive me. Apa-apa kau nak sebut lah kan. Nak sebut bahawa ya Allah, ampunkan dosa aku ya Allah. Nak doa bahasa Arab, bahasa Jawa pun tak apa. Ya Allah, kau bagilah aku rezeki akhir-akhir ya Allah. Suka tinggal lah nak buat apa pun. Doa yang penting malam itu mustajab doa. Ya Allah, jadikanlah suami aku handsome macam Ustaz Qadir Fahmi tu. Contoh, ni contoh, jangan terlampau fikir sangat. Jadinya doa pada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam itu malam yang mustajab doa. Jangan kita sampai terabai pada malam tu, kita dengar lagu raya terlampau khusyuk sangat, dengar lagu itu sampai kita terlupa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadinya bila kita melihat dalam satu peristiwa yang disebut Ramadan dan juga Syawal ini, maka ayatul Quran, ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Bukan orang UMNO, orang beriman. Kan? Orang ada terjemahkan wahai orang UMNO dia tu. Tak ada. Ni orang berimannya. Jadi siapa-siapa yang dia beriman, baik dia UMNO ke, baik dia PAS, baik dia Parti Amanah, baik dia apa saja, dia kalau dia orang yang beriman, selalu pergi masjid, dia adalah orang yang beriman. Dikata bahawa ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, telah difardukan kepada kamu berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana difardukan umat-umat sebelum kamu, la'allakum tattaqun. Nak jadi apa? Nak jadi orang yang takut, bertakwa kepada Allah. Yang takut kepada Allah. Jadinya madrasah Ramadan ini mengasah umat dia, mengasah para belia yang cuba berpuasa ini untuk menjadi dia ni takwa. Sebab tu madrasah Ramadan ini sebagai universiti ketakwaan. Sebagai la'allakum tattaqun. Aku fardukan puasa ini hanyalah untuk menjadikan orang beriman ini takwa. La'allakum tattaqun. Sebab itu takwa ini saya nak bincang hari ini adalah takwa ini adalah satu sifat yang disebut oleh Imam ialah Sayyidina Ali radhiyallahu an. Sayyidina Ali sebut takwa itu ada 4. Ada 4. Pertama, takwa itu dikata apa makna takwa? Al-khawf li rabbil jalil, iaitu pertama takut kepada Tuhan yang berkuasa, yang kuat, yang maha esa. Yang kedua takwa itu adalah ar-ridha ma'al qalil. Yang kedua adalah al-amal bitanzil, beramal mengikut apa yang diturunkan. Jadi kena beramal ikut apa yang Allah turunkan dan apa yang Nabi sebut. Jangan beramal ikut kita je. Jangan beramal ikut kita. Jadi beramal ni walaupun benda baik, walaupun zikir, kita kena tahu bagaimana sunnah yang benar untuk kita buat. Sembahyang maghrib mesti 3 rakaat. Tak boleh tukar sembahyang maghrib 2 rakaat. Jadinya yang ketiga, yang pertama tadi takut pada Allah. Yang kedua takwa ni maknanya mesti beramal mengikut sunnah. Yang ketiga adalah ar-ridha ma'al qalil. Ridha ma'al qalil ni dia sedikit tetapi dia redha. Dapat sikit je, redha je. Awak tahun ni kita tak beli baju raya, boleh, tak ada masalah. Redha je. Lepas tu dia beli sport rem kereta kan. Tu ya redha tu kan. Jadinya bila kita menyebut tentang perkataan redha ma'al qalil, dia sedikit tetapi mencukupi. Sedikit tetapi mencukupi. Dia redha dengan yang sedikit. Jadi makna sini adalah al-qanaah, sifat cukup dengan apa yang ada. Cukup. Bersyukur dengan apa yang ada. Gaji 1,000 cukup. Gaji 2,000 cukup. 4,000 cukup. 5,000 cukup. 6,000 cukup. 7,000 cukup. 10,000 lagi cukup. Cukup maksudnya.
Jadi kita minta supaya redha dengan yang sedikit. Kalau apa yang ada pada kita, kita redha kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kita miskin, menjadikan kita duit sikit. Orang-orang bujang biasalah. Kan? Kadang-kadang dalam bank tinggal RM40 je. Itu pun sebab tak boleh ambil. Nak ambil cocok tak boleh. Sebab dalam bank tu cuma ada 50 sekeping. Tak boleh ambil. Siapa yang pernah bujang tahulah. Kan? Dia tahulah. Jadinya saat mana duit tak ada, redha. Redha. Kan? KFC tinggalkan dulu. Makan lain. Jadi redha. Jadi mengajar erti lepas Ramadan dia mesti ada 4 ni. Yang pertama takut kepada Allah. Takut kepada Allah tak sama dengan takut dengan bini tau, tak sama. Kan? Takut dengan Allah tak sama takut dengan haiwan, binatang, tak sama. Takut dengan Allah semakin dekat dengan Allah. Kedua, beramal mengikut sunnah. Yang ketiga, mesti redha dengan yang sedikit. Mesti lepas Ramadan tu, masuk Syawal, kita mesti ada benda ni. Yang keempat, al-isti'dad liyaumir rahil. Bersedia untuk mati. Siapa kat sini orang belia-belia yang bersedia untuk mati? Siapa yang kat sini bersedia untuk dia mati? Kena ada satu persediaan untuk kita senantiasa dalam keadaan mati. Sebab itu Nabi kata, siapa orang yang paling cerdik adalah orang yang selalu menghancurkan kelazatan dunia. Bila ditanya apakah cara untuk menghancurkan kelazatan dunia, iaitu dengan cara mengingati mati. Bagaimana nak cara mengingati mati? Nabi kata dengan cara zuhud. Tahu tak zuhud? Faham tak apa makna zuhud? Nabi kata cara mengingati mati dengan cara zuhud. Zuhud tu apa dia? Iaitu bila saat mana kamu kaya, kamu keluarkan sedekah. Banyakkan keluarkan sedekah. Saat mana kamu miskin, kamu kena redha dengan kemiskinan. Jadinya saat cara ingat mati ada 3. Ziarah kubur. Siapa sini ziarah kubur? Kalau tengok dalam fiqh mazhab, empat mazhab mengatakan bahawa ziarah kubur sunnahnya pada petang Khamis lepas asar, Jumaat penuh, Sabtu sebelum terik matahari. Itu sunnah yang paling baik. Hari lain pun tak apa. Tapi paling baik ziarah kubur ni pada malam Jumaat. Pernah satu riwayat yang disebut malam Jumaat. Malam Jumaat, pernah satu tafsir mimpi daripada dalam kitab Alam Ruh dan Ziarah Alam Barzah letakkan kebiasaan salafus soleh selalu menziarahi pada malam Jumaat. Jadi buatlah program nanti Institut Dato' On kita buat program ziarah kubur pada malam Jumaat pukul 3 pagi tu. Pakai jubah putih ramai kan. Jadi jangan ajak saya. Okey, jadinya ziarah ingat mati. Sebab orang muda ni kenapa tak ingat mati? Sebab dia jarang ziarah kubur. Yang bila dia ziarah iaitu dia menziarahi kubur mereka sendiri. Waktu dia ziarah tu, dia ziarah kubur sendiri. Pergi masjid tak pernah, belakang imam tak pernah, pergi masjid depan imam terus. Jadi jangan sampai saat mana kita tak ingat mati. Yang kedua, dia kata bahawa itulah makna zuhud. Jadi orang yang zuhud selalu keluarkan harta dia. Jadi jangan kedekut. Di depan saya ni ada duit RM10. Dalam Al-Quran kata, dalam surah Ali Imran seingat saya, dia kata duit ini dikata wamal hayatad dunya illa mata'il ghurur. Tak ada apa-apa. Ni lagi Ramadan sebagainya dan Syawal. Duit ini Allah gelar sebagai mata'. Mata' ni adalah apa panggil mata'? Hiasan. Macam ni. Ini hiasan semua ni. Ini hiasan. Nur ni pun sebab ada lampu. Ada lampu. Jadi hiasan semua. Hiasan. Jadinya duit ni digelar sebagai hiasan. Ghurur, palsu. Duit RM10 ni sebenarnya adalah palsu. Okey. Duit ini adalah palsu. Allah gelar palsu. Pelik tak? Kenapa Allah gelar duit ni palsu? Tapi pergi bank negara, duit ni original lah. Duit ni adalah palsu. Tetapi kita pun tak boleh buat apa juga sebab kita ni pun manusia, memang asal usul memang mata duitan. Tanya lagi-lagi perempuan kan? Lagi-lagi perempuan memang mata duitan. Orang manusia ni asal usul dia mata duitan. Betul? Betul tak betul? Yang mendengar ni. Manusia ni asal mata duitan. Mata dalam bahasa Inggeris apa? Mata. Duit. Okey, tak ada masalah. Okey, fikir sendirilah. Okey. Duit dan bahasa Inggeris kan. Duit apa duit dalam bahasa Inggeris kan? Dan kemudian kita sebut tentang mata dan duit. Mata air. Duit adalah money. Air money. Wallahu a'lam. Okey. Itu tak kelakar sangatlah Okey, jadinya okey, jadinya mungkin disebut tentang mata'ul ghurur. Duit ini adalah palsu pada pandangan Allah. Ini semua hiasan. Okey, macam mana nak tulenkan cara dia? Disuruh jadi zuhud, suruh ingat mati dengan cara mensedekah harta dia. Duit ini cara nak tulenkan macam mana? Palsu, lawan dia apa? Betul. Betul bahasa Arab apa? Sedekah. Sodik. Jadi sebab tu dia gelar sebagai sedekah.
Sedekah. Jadi nak tulenkan duit ni tuan-tuan, hajar-hajar semua para belia, disuruh tulenkan duit ini dengan cara sedekah. Benar, sedekah itulah benar. Sedekah itulah yang benar. Bukan disuruh sedekah semua. Sedekah 2.5% je daripada gaji kita. Zakat kita cuma 2.5%. Kalau gaji kita 3,000, sikit je. Sikit je sedekah. Bukan sedekah sampai 500. Tidak. Jadi dalam keadaan hari ini, banyakkanlah sedekah supaya senantiasa kita boleh mengingati mati dan akhirnya kita menjadi orang yang takwa. Ulang balik takwa bila kita dah masuk madrasah Ramadan. Allah harapkan kita menjadi takwa. Nak tengok kita ni betul-betul berjaya tak Ramadan, kita mesti ada sifat takut pada Allah. Bukan takut pada bini. Beras kita beli, tapi orang rumah masak. Orang rumah masak. Masalah saya ni kadang-kadang orang rumah yang beli beras. Orang yang beli beras. Kan? Jadinya, kedua, dia mesti dalam keadaan beramal mengikut sunnah. Jangan sembrono je buat. Kan? Dia sunnah. Dia isap okok pun dia baca bismillah. Bismillah. Kenapa sunnah? Dia kata bahawa yang ketiga, dia dalam keadaan redha dengan yang sedikit. Yang ketiga, yang keempat, dia bersedia untuk mati. Jadi sama-sama kita last untuk program ini. Berapa minit lagi untuk kita selesai? InsyaAllah ada 5 minit untuk kita selesai. Jadi sama-sama kita mengakhiri kita punya program kita dengan doa supaya semuanya dalam keadaan ini aminkan doa daripada saya ini. Moga-moga Allah memberikan keberkatan pada sepanjang bulan Ramadan ini, dan kemudian raya pula dalam keadaan bergembira pada hari ini. Dalam keadaan raya ni dimaknakan dalam keadaan sederhana, itu maknanya takwa. Sebab orang yang paling dekat dengan takwa itu adalah orang yang paling sederhana. Khairu umuriha awsatiha. Orang yang paling baik adalah orang yang duduk berada di pertengahan. Jadinya dia beramal. Kalau dia ada hobi dia tidak melampau-lampau. Kalau dia makan tak melampau-lampau. Itu sederhana. Kalau dia main kalau dia pergi buat hobi memancing, jangan melampau-lampau. Kalau dia nak berjalan, jangan terlampau-lampau. Jadinya semua dalam keadaan sederhana. Mendekati takwa itu sendiri, dan takwa itu adalah 4 perkara: takut pada Allah, beramal dengan apa yang diturunkan, yang ketiga redha dengan yang sedikit, yang keempat mesti senantiasa bersedekah untuk menjadikan kita ini sedia untuk menghadapi saat kematian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana wa qudwatina Muhammadinil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, tiada Tuhan yang layak kami sembah melainkan kepada Engkau ya Allah. Tiada Tuhan yang layak kami mohon perlindungan dan pertolongan melainkan kepada Engkau ya Allah. Maha suci Engkau ya Allah. Sesungguhnya kami tergolong di kalangan orang-orang yang selalu melakukan kesilapan ya Allah. Kami tergolong di kalangan orang-orang yang selalu melakukan kezaliman ya Allah. Ampunilah ya Allah dosa yang telah kami lakukan ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara. Ya Allah, ampunilah ya Allah dosa-dosa yang telah kami lakukan ya Allah, disedari mana kami kecil hinggalah pada hari ini ya Allah. Ampunilah ya Allah dosa kami yang kami sengajakan maupun dosa yang kami tidak sengajakan. Ampunilah ya Allah dosa-dosa kami yang kami lakukan kecil ataupun besar ya Allah, yang kami nampak maupun dosa-dosa yang kami tidak nampak ya Allah. Ampunkanlah ya Allah juga dosa kami kepada ibu dan bapa kami ya Allah yang telah melahirkan kami. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami kepada ibu dan bapa kami ya Allah yang telah melahirkan kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami banyak melakukan dosa kepadanya ya Allah. Ya Allah, kami pernah mengeraskan dan meninggikan suara kepada mereka ya Allah. Kami pernah mengguriskan hati mereka ya Allah. Kami pernah mengalirkan air mata mereka di pipi kerana kenakalan kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, adakah disebabkan dosa kami kepada mereka berdua ya Allah, hari ini kami susah untuk menghafaz Al-Quran. Ya Allah, adakah disebabkan dosa kami kepada ibu dan bapa kami ya Allah, kami susah untuk membaca Al-Quran. Adakah disebabkan dosa-dosa kepada ibu dan bapa kami ya Allah, anak-anak kami tidak lagi mendengar kata bicara kami ya Allah. Ya Allah, ampunilah ya Allah, pada di hujung Ramadan ini kami mohon mendadah tangan di saat Ramadan ini ya Allah. Kami memohon kepadamu ya Allah,
Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau ampunkanlah dosa ibu dan bapa kami, ya Allah, yang masih hidup, dan ibu dan bapa kami yang telah pergi meninggalkan kami untuk selama-lamanya, ya Allah. Ya Allah, kasihanilah mereka berdua sebagaimana dahulu mereka pernah mengasihani diri kami ini, ya Allah. Ya Allah, sayangilah ibu dan bapa kami, ya Allah, sebagaimana dahulu mereka pernah mendidik kami, ya Allah, dengan penuh kasih sayang semenjak kami kecil dahulu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sekiranya mereka berdua telah pergi meninggalkan kami untuk selama-lamanya, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kerinduan datang, ya Allah, di akhir Ramadan ini, ya Allah. Rindu kami kepada ibu dan bapa kami yang telah pergi meninggalkan kami, ya Allah. Ya Allah, merekalah yang melahirkan kami, ya Allah. Merekalah yang pernah membesarkan kami, ya Allah. Mereka pernah menyuapkan makanan ke dalam mulut-mulut kami ini, ya Allah. Ya Allah, merekalah yang menyebabkan kami ini hari ini beriman kepadamu, ya Allah, dan mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Sekiranya saat mereka telah pergi meninggalkan kami untuk selama-lamanya, ya Allah, pastilah mereka sekarang ini berada di alam barzakh yang sunyi dan sepi, ya Allah. Di alam barzakh yang gelap gelita, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sekiranya sunyi kubur mereka, ya Allah, Engkau hiasilah dengan doa kami pada hari ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sekiranya gelap kubur mereka, ya Allah, Engkau terangilah dengan cahayamu, ya Allah. Sekiranya sempit kubur mereka, ya Allah, Engkau luaskanlah seluas mata memandang, ya Allah. Engkau ampunkanlah dosa-dosanya, ya Allah. Engkau ampunkanlah dosa-dosanya, ya Allah. Kau masukkanlah mereka berdua tergolong di kalangan orang-orang yang beriman dan bertakwa, ya Allah, di saat pada hujung Ramadan ini, ya Allah. Kami memohon, ya Allah, seandainya inilah Ramadan yang terakhir bagi kami, ya Allah. Ya Allah, Engkau gugurkanlah dosa-dosa kami, ya Allah. Kau gugurkanlah dosa-dosa kami sebagaimana gugurnya daun-daun kering, ya Allah, di pohon, ya Allah. Ya Allah, Kau gugurkanlah nama-nama kami itu, ya Allah, dan Engkau letakkanlah nama kami yang menonton klips ini, ya Allah, dan juga semua staf daripada Institut Dato' On ini, ya Allah, diletakkan tersergam indah di pintu syurga Firdausmu, ya Allah. Allahumma khtim lana bil iman, matikan kami di saat akhir hidup kami, ya Allah, dalam keadaan kami beriman, ya Allah. Ya Allah, Allahumma khtim lana bil Islam, matikan kami di saat akhir hidup kami, ya Allah, dalam keadaan kami beragama Islam. Allahumma khtim lana bikalimatin la ilaha illallah, ya Allah, di saat akhir hidup kami, ya Allah, di saat mana anak-anak kami mula mengelilingi kami, ya Allah, di saat mana lidah kami keluh, ya Allah, di saat mana badan kami terbujur kaku, ya Allah. Ya Allah, di saat mana Israel berhadapan dengan kami ketika itu, ya Allah, di saat mana kami berada di sakaratul maut, kami mohon padamu, ya Allah, pada bulan Ramadan yang mulia ini, ya Allah, bulan Ramadan yang dibukakan pintu syurga-Mu, ya Allah, yang ditutupkan pintu neraka-Mu, ya Allah, di malam-malam terakhir ini, ya Allah, dan juga, ya Allah, di waktu yang barakah ini, ya Allah, kami mohon kepadamu, ya Allah, Engkau lembutkanlah lidah kami, ya Allah, ketika itu. Lidah kami yang jahat ini, ya Allah, lidah kami yang jarang menghafaz Al-Quran ini, ya Allah, lidah kami yang sering mengumpat ini, ya Allah, lidah kami yang sering memfitnah ini, ya Allah. Ya Allah, kami mengangkat tangan berdoa kepadamu, ya Allah. Ya Allah, Engkau lembutkanlah lidah kami ini, ya Allah, di saat mana kami berhadapan dengan Israel alaihi salatu wassalam dalam kalimah la ilaha illallah. Ya Allah, di saat mana roh kami terputus daripada jasad kami, ya Allah, di saat itu kami telah bergelar jenazah, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada saat ini kami mampu bergelak ketawa dengan sahabat-sahabat kami ini, ya Allah, adik-beradik kami ini, ya Allah. Pada suatu saat nanti pasti akan berlaku, ya Allah. Kami akan dimandikan, ya Allah, oleh sahabat-sahabat kami dan anak-anak kami, ya Allah. Pada hari ini kami mampu untuk solat, ya Allah, tapi pada suatu hari nanti pasti akan berlaku, ya Allah. Kami yang akan disolatkan, jenazah kami yang akan disolatkan secara berjemaah, kami mampu berjalan pada hari ini, ya Allah. Pada suatu hari nanti pasti akan berlaku, ya Allah, jenazah-jenazah kami yang akan diusung perkuburan, ya Allah. Ya Allah, pada hari ini kami mampu menziarahi kubur-kubur ibu bapa kami, ya Allah, kubur anak-anak kami, saudara kami, sahabat-sahabat kami, ya Allah. Ya Allah, pada suatu hari nanti, ya Allah, kami pasti ada suatu hari nanti pasti akan berlaku, ya Allah, kami yang akan menziarahi kubur kami sendiri, ya Allah. Pada waktu itu, ya Allah, ketika saat mana digalinya kubur kami, ya Allah, masuknya kami ke dalam kubur yang gelap gelita itu, ya Allah. Ya Allah, sunyinya kubur kami, ya Allah. Jangan Engkau sunyikan kubur kami dari amalan kami, ya Allah, yang telah kami lakukan di sepanjang Ramadan ini, ya Allah. Ya Allah, gelapnya kubur kami, ya Allah. Janganlah Engkau gelapkan kubur kami dari doa anak-anak kami yang solehah dan
yang soleh. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau ampunkanlah dosa-dosa kami, ya Allah. Wala takhtim alaina, ya Allah, bisu'il khatimah. Jangan sekali-kali, ya Allah, Engkau tarik nyawa kami, sejahat mana pun kami, ya Allah. Jangan sekali-kali Engkau renggut dan Engkau tarik nyawa kami dalam keadaan kami sedang melakukan maksiat, ya Allah. Jangan sekali-kali Engkau tarik nyawa kami, ya Allah, di saat mana kami sedang bergelak ketawa dengan maksiat, ya Allah. Jangan sekali-kali Engkau tarik nyawa kami, ya Allah, di saat mana isteri kami masih tidak menutup aurat mereka, ya Allah. Jangan sekali-kali Engkau tarik nyawa kami, ya Allah, di saat mana anak-anak kami masih lagi tidak menutup aurat mereka, ya Allah. Dan jangan sekali-kali Engkau tarik nyawa kami, ya Allah, di saat mana anak-anak kami, isteri kami dan ahli keluarga kami, ya Allah, masih tidak mendirikan salat, ya Allah. Janganlah Engkau sekali-kali tarik nyawa kami, ya Allah, dalam keadaan su'ul khatimah. Rabbana hab lana min azwajina, wahai Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami isteri kami, suami kami yang saleh-salehah, wa dzurriyyatina, anak-anak kami yang saleh-salehah, qurrata a'yun, yang menjadi penyejuk mata kami, ya Allah, yang menjadi penyejuk hati kami, ya Allah. Waj'alna lil muttaqina imama, jadikanlah kami semua, ya Allah, imam dan ikutan orang-orang yang beriman dan bertakwa. Rabbana la tuzigh qulubana, wahai Tuhan kami, jangan sekali-kali Engkau cenderungkan hati kami kepada kesesatan, ya Allah, di saat akhir-akhir hidup kami, ya Allah. Ba'da id hadaitana, setelah mana Engkau telah mencampakkan hidayat Islam ke dalam hati-hati kami, ya Allah. Wahab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab, kurniakanlah kepada kami rahmat-Mu, ya Allah, sesungguhnya Engkaulah yang maha memberi kurniaan kepada kami. Rabbana zalamna anfusana, wahai Tuhan kami, kami sering menzalimi diri kami sendiri, ya Allah. Wa illam taghfir lana, dan pada hari ini, ya Allah, sekiranya Engkau tidak mengampunkan dosa-dosa kami, wa tarhamna, sekiranya Engkau tidak lagi menyayangi diri kami, ya Allah, lanakunanna minal khasirin, pastilah kami berada di kalangan orang-orang yang sangat rugi, ya Allah. Ampunkanlah dosa kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kami, ya Allah. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Insya-Allah. Alhamdulillah. Saya mohon maaf sebab masa pun telah berakhir. Masa pun telah mencemburui saya sebagaimana isteri mencemburui saya pada hari ini. Jadi alhamdulillah telah berakhir. Saya mohon maaf kepada seluruh juga dalam staf-staf dan juga warga Institut Dato' On dan juga sidang pendengar yang sudi mendengar sampai akhir klips ini. Alhamdulillah, bersyukur, dan saya memohon maaf sebab saya ni jenis belia lah, dia panggil belia, yang kadang-kala tidak pandai menyusun bicara. Sebab saya bukanlah Samad Said yang pandai menyusun bicara. Saya juga bukanlah Safi Alias. Kau yang main bola tu Safi Alias ke siapa? Sapi Sali yang hebat menggelecek bola. Dan saya juga bukanlah Michael Schumacher yang hebat di liter jalan. Saya juga bukanlah Lee Chong Wei yang hebat di gelanggang badminton. Saya hanyalah seorang remaja Khairul Fahmi yang banyak kelemahan dan kekurangan. Saya menyusun 10 jari, memohon keampunan dan juga kemaafan. Saya mengucapkan selamat Aidilfitri kepada seluruh warga dan para pendengar. Bersederhanalah dalam Aidilfitri. Bersederhana dalam Aidilfitri. Moga-moga Allah terima segala amal kita. Taqabbalallahu minkum wa minna. Semoga Allah menerima segala amal ibadat kamu dan juga bagi kami semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.